Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini, hari Khamis 1 hari bulan 7 2021. Alhamdulillah kita sambung PDPR kita pada mata pelajaran jenayat. Jenayat masih di dalam tajuk had meminum arak, hukum meminum arak. Buka kitab muka surat 25. Sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya Rahim. Baik, sebelum ni kita telah belajar pengertian arak, hukum minum arak, memerlukan 2 orang saksi lelaki dan pengakuan diri sendiri. Jika tidak ada saksi dua orang lelaki, maka tidak akan dikenakan sabit kesalahan. Orang itu tidak akan didenda. Okey, kita masuk di dalam muka surat 25. 5.6. Tidak sabit had. Tidak sabit had. Orang yang minum arak tu tidak dikenakan denda jika 1. Jika keterangan saksi hanya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Dia seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Tak boleh. Dia kena 2 orang lelaki yang menjadi saksi. Kena 2 orang lelaki yang menjadi saksi. Yang kedua, orang yang minum arak tak kena denda kalau hanya seorang lelaki dengan 2 orang perempuan. Dia seorang lelaki je, tapi dia dengan 2 orang perempuan, tak boleh juga. Dia kena 2 orang lelaki juga, baru sah. Yang ketiga, 2 orang saksi perempuan atau lebih. Saksi dia 2 orang perempuan, tak boleh. Walaupun saksinya ada 10 perempuan, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Dia kena saksi 2 orang lelaki. Faham murid-murid? Okey, kita masuk 5.7. Syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Orang yang minum arak tu, syarat dia apa? Baru dia kena hukum. Apa syarat-syaratnya? Ada 7 syarat. Orang itu akan dikenakan denda jika dia minum arak. 1. Orang itu mesti berakal. Mesti berakal. Kalau orang gila, tidak dikenakan hukuman. 2. Baligh. Kalau baligh, dia akan dikenakan hukuman. Kalau kanak-kanak, tidak akan dikenakan hukuman. Kalau kanak-kanak yang minum arak, dia tidak akan dikenakan hukuman. Tapi jangan minum arak, haram. 3. Muslim. Dia orang Islam. Yang keempat, melakukan dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Dia memang nak minum arak, dia tidak dipaksa oleh orang. Contohnya, kau minum arak ni, kalau tak aku bunuh kau. Dia bukan dipaksa, dia memang nak minum arak. Yang kelima, bukan terpaksa meminumnya, seperti dengan sebab tercekik untuk menghilangkan benda yang tersangkut di tekak atau sebagainya. Kalau dia minum sebab terpaksa, macam tercekik, kalau tak minum dia akan mati. Jadi dia tidak akan dikenakan hukuman. Sebab itu sebab dia minum arak sebab terpaksa, sebab tercekik. Okey, tak apa, tidak dikenakan hukuman. Yang keenam, tahu bahawa yang diminumnya itu memabukkan. Dia tahu kalau dia minum dia mabuk. Kalau dia tak tahu, tak apa. 7. Tahu bahawa arak itu haram. Dia tahu arak tu haram. Takkan tak ada orang tak tahu kan arak tu haram. Mesti orang tu tahu arak tu haram. Kalau dia tak tahu, dia tidak dikenakan hukuman. Okey, ni ringkasannya yang berwarna-warni ni. Syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Tadi apa? Berakal, balik, muslim, kehendak sendiri, tahu arak, tahu hukum. Okey, kita masuk muka surat 26.
pelaksanaan hukuman had. Pelaksanaan hukuman had. Macam mana pelaksanaannya? Tidak boleh dilakukan hukuman semasa peminum itu mabuk, kerana tujuan had itu adalah untuk menakutkan dan mencegah. Tak boleh menjalankan hukuman waktu dia mabuk. Kena sedar baru boleh menjalankan hukuman. Hukumannya apa? Rotan kan. Jadi dia nak kena rotan tu masa dia sedar, bukan time dia mabuk. Faham? Okey. 5.9. Kesan buruk meminum arak. Kesan buruk meminum arak. Kenapa kita diharamkan minum arak? Sebab apa? Dia baik ke buruk? Dia buruk. Apa keburukan minum arak ni? 1. Merosakkan fungsi akal dan daya fikir. Merosakkan fungsi akal dan daya fikir. 2. Menjejaskan kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat. Dia akan menjejaskan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjatuhkan maruah dan harga diri. Kalau kita minum arak, dia akan menjatuhkan maruah kita. Yang keempat, terjebak dalam melakukan maksiat yang boleh membawa kepada kemudaratan dan maksiat-maksiat yang lain. Kalau kita mabuk, kita tak sedar kita buat apa. Jadi, kita akan boleh melakukan pelbagai maksiat. Jadi, jangan minum arak. Dia akan mabuk. Nombor 5. Hilang jati diri dan matlamat hidup. Tak ada matlamat hidup kalau kita minum arak. Yang keenam, lupa kepada Allah dan segala tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Kalau dia minum arak, dia mabuk, dia lupa Allah. Yang ketujuh, tunduk kepada hasutan syaitan. Yang ketujuh, tunduk kepada hasutan syaitan. Syaitan boleh senang hasut kita kalau kita minum arak. 8. Menjejaskan kesihatan diri. Minum arak ni tak baik untuk kesihatan. Boleh menjejaskan kesihatan diri. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita rungkaikan balik, kita buat rumusan. Apa yang kita belajar tadi? Yang kita belajar tadi ialah bila orang itu tidak dikenakan hukuman jika saksinya ada perempuan. Sebab saksinya nak kena 2 orang lelaki. Kalau ada saksinya perempuan, tidak boleh. Kena 2 orang saksi lelaki. Kita belajar apa lagi? Syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Apa syarat-syarat yang minum arak tu dikenakan hukuman? Dia mesti berakal. Kalau orang gila minum arak, tak kena hukum. Kanak-kanak kena hukum tak? Tak, dia mesti baligh. Okey, kita belajar apa lagi? Kita belajar pelaksanaan hukuman had. Tak boleh hukum ketika dia mabuk. Kita belajar apa lagi? Kesan buruk meminum arak. Kita belajar apa kesan-kesan buruk kalau kita minum arak. Rosakkan akal, rosakkan kesihatan diri, menjatuhkan maruah. Kita belajar berapa perkara? 1, 2, 3, 4. Kita belajar hari ini 4 perkara. Jadi untuk tugas, cikgu nak kamu salin syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Ada 7. Okey, salin. Sampai di situ saja pertemuan kita untuk hari ini. Ustaz terpaksa perlahankan suara kerana Ustaz sekarang berada di dalam ward hospital. Ayah Ustaz accident. Doakan semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.